Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 Januari 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita tengah hari. Perkhidmatan sebagai jurubahasa merupakan perkhidmatan profesional yang disediakan oleh Persatuan Orang-Orang Pekat Sarawak. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kadar bayaran untuk perkhidmatan tersebut wajar ditetapkan bagi pihak tertentu yang memerlukan perkhidmatan mereka. Jelas beliau ia adalah bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan yang juga membolehkan mereka untuk berdikari. Untuk ini kita akan bincang lanjut juga dan kemudian dari segi formalitinya nanti kita akan bincang dengan Setiausaha Kerajaan Negeri supaya apa yang telah diputuskan dan dipersetujui dapat diketahui oleh orang awam, dan dengan itu bayaran yang sewajarnya bolehlah mereka nikmati. Ini adalah menasabah ya, sebab perkhidmatan mereka beri dan atas perkhidmatan profesional yang mereka beri sebagai jurubahasa itu haruslah dibayar, dan dengan cara ini nanti mereka akan dapat ya dari pekerjaan yang juga boleh membolehkan mereka berdikari. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu mengenai saranan Ketua Menteri supaya Persatuan Orang-Orang Pekat Sarawak yang mempunyai bakat dan potensi dalam bidang penyiaran untuk mengikuti program penyiaran di Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak, ICATS. Jelasnya ia cadangan yang baik kerana melalui latihan dan kemahiran dalam penyiaran yang disediakan di ICATS, mereka akan mendapat pensijilan sama ada di peringkat sijil ataupun peringkat yang lebih tinggi. Sebab dengan adanya kemahiran dan sijil yang diperolehi nanti, maka lebih mudah untuk mendapat pekerjaan. Dan ini yang diharapkan agar iaitu orang yang cacat pendengaran ini juga akhirnya dapat bekerja dalam bidang yang mereka mempunyai potensi dan bidang yang mereka minati, dan dengan itu mereka dapat berdikari. Majikan pun boleh bayar ikut ya sijil yang telah diperolehi. Jadi ini akan kita susul nanti dengan pihak ICATS, perbincangan seterusnya perlu kita buat ya. Tambah Datuk Seri Fatimah lagi, kementeriannya juga membantu Persatuan Sukan Orang-Orang Pekat Sarawak untuk menyertai Sukan Orang Pekat Malaysia, SOPMA. Seterusnya di Miri, mangsa kebakaran di Tudan disaras fasa 6 menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Bantuan berbentuk wang tunai itu disampaikan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin semasa mengadakan lawatan terhadap mangsa baru-baru ini. Dalam kejadian yang berlaku pada 1 Januari itu, 9 penghuni termasuk 2 orang kelainan upaya OKU hilang tempat tinggal selepas 4 rumah kayu berstruktur tidak kekal ranap dalam kebakaran yang turut memusnahkan 2 kenderaan dan sebuah motosikal. Punca kebakaran disyaki disengajakan oleh individu yang berniat jahat, namun kes masih dalam siasatan pihak polis. Masih dengan laporan di Miri, pejabat kumpulan wang simpanan pekerja KWSP Miri yang terletak di Center Point Jalan Melayu Miri telah dibaling bom petrol. Insiden tersebut dipercayai dilakukan seorang individu bermotosikal pada jam 3 petang Jumaat dan mengenai tingkap aras satu pejabat itu. Ketua Polis Daerah Miri SCP Hakemal Hawari yang mengesahkan kejadian terbabit memaklumkan pihak polis telah menjalankan siasatan di tempat kejadian sejurus menerima laporan polis dari Ketua Cawangan KWSP Miri sekitar jam 3.36 petang. Siasatan lanjut dijalankan polis mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan kerana khianat dengan api atau benda letupan dengan niat hendak membinasakan. Di Sarike pula, penantian penduduk rumah panjang di Muara Payang untuk menikmati bekalan elektrik selesa kini berakhir selepas semua proses pemasangan meter selesai. Semasa meninjau projek itu pada Jumaat, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh melahirkan rasa puas hati kerana ianya telah siap dan yakin kemudahan itu akan memberi manfaat kepada rakyat di kawasan itu.
Menurut beliau, projek itu merupakan sebahagian daripada pembangunan yang telah dijanjikan melalui projek transformasi luar bandar RTP, projek bekalan elektrik luar bandar dan akan ada lagi yang menyusul seperti projek bekalan air dan jalan ke Muara Payang. Beliau yang juga adun Kuala Rajang menegaskan kerajaan GPS sentiasa prihatin dengan semua rintihan dan keperluan rakyat di luar bandar dan mahu rakyat terus menyokong dan memberi mandat pada pilihan raya negeri ke-12 nanti. Selanjutnya, seramai 846 orang penduduk dari kawasan Simunjan akan menerima sumbangan tangki air daripada Kerajaan Sarawak pada tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Dris berkata kesemua tangki air itu akan diagihkan secara berperingkat kepada para penerima. Berucap semasa majlis penyerahan tangki air di Kampung Rangawan pada Jumaat, beliau memberitahu di kampung itu sahaja seramai 198 penduduk akan menerima sumbangan berkenaan. Tambahnya, penduduk kampung itu sangat bertuah kerana telah terpilih menjadi kampung pertama menerima tangki air bagi tahun 2021. Sementara itu, rata-rata penerima tangki air merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan wakil rakyat mereka di atas keprihatinan dalam menyumbangkan tangki air yang amat ditunggu-tunggu oleh mereka selama ini. Jadi adanya bantuan tangki ini dapatlah mengurangkan kesulitan penduduk Kampung Rangawan yang selama ini masalah air yang tidak putus. Jadi adanya tangki ini dapatlah sedikit sebanyak mengurangkan kesulitan itu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Yang Berhormat YB Aula bin Dris yang selama ini sering menyokong dan memberi sumbangan kepada kawasan Endo Bukit Tunjan, sering hadir apabila rakyat memerlukan. Saya sebagai Ketua Ranting Kampung Rangawan dulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Menteri Sarawak yang sudi menyumbangkan tangki kepada Kampung Rangawan dulu yang ditunggu oleh rakyat selama lama ini. Dan tak lupa juga kepada YB Aula N259 yang bertunggu selama ini untuk membantu rakyat di sini. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Negeri Sarawak, mewakil keseluruhan Negeri Sarawak Rangawan itu kerana memberi tangki kepada kami. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada YB Aula kami yang kami sayangi dan sanjungi. Kami akan beri sokong penuh kepada YB kami, YB Aula. Di samping itu, dengan adanya tangki pada hari ini, kemungkinan besar, bukan kemungkinan, memang bukan sebagian besar, memang kami Kampung Rangawan memerlukan tangki ini di samping untuk menggunakan masa kami kesulitan air. Lagi sebelum ini kami sudah ada bermasalah dengan paip yang tak ada air. Dengan ada tangki ini kami merasakan ianya memudahkan dan menyelesaikan masalah kami yang selalu kesulitan air. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.